Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada warga Dewan sekalian. Bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dapat lagi kita bersua secara maya dalam forum perdana bersama saya, Najwa Nazrah binti Ahmad Rashid, selaku moderator anda pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum, dewasa ini masalah disiplin dalam kalangan pelajar boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justeru itu, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini. Pendigitalan dan dalam pendidikan, penyelesaian atau penyesalan. Persoalan inilah kunci utama forum yang kita akan bahaskan sebagai pembuka pintu kecemerlangan pendidikan di sekolah, khususnya dalam persoalan mengatasi masalah pembelajaran moden atas talian kini. Jadi, izinkan saya memperkenalkan ahli panel pada hari ini. Panel pertama kita iaitu Nurul Hanis binti Muhammad Nazri, graduan lepasan Jurusi Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang linguistik. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya sihat walafiat. Terusnya berseri-seri di dalam skrin kita Dr. Hazwani Rahmat, pensyarah bahasa Melayu di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan juga selaku penulis buku yang sangat popular dengan penulisan buku remaja yang santai namun syarat dengan mesejnya. Tahniah ya Doktor atas terbitan naskah terbaru tersebut. Jadi apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Syukur pada Allah pembuka segala rezeki. Saya ini hanyalah insan kerdil ataupun hamba yang kerdil yang mencuba yang terbaik untuk anak watan dalam mewujudkan generasi selepas kita ini ada generasi yang terbuka midanya dan murni jiwanya. Terima kasih di atas undangan. Saya sangat berbesar hati dapat turut serta dalam forum kita pada hari ini. Sama-sama kasih Doktor. Saya dan para penonton turut bersama-sama aminkan doa-doa Doktor sebentar tadi. Baiklah, akhir sekali tidak dilupakan Puan Afika Syahira yang sentiasa manis tersenyum. Apa khabar Puan? Baik. Terima kasih saudari pengurusi. Baiklah, berbalik kepada tajuk forum kita pada hari ini iaitu mengenai pendigitalan dalam pendidikan, penyelesaian atau penyesalan. Hari ini kita tidak asing lagi dengan mekanisme dalam pembelajaran yang telah berkembang seiring arus pembelajaran moden generasi kini. Persoalannya, kini adakah segala kecanggihan dan pendigitalan yang berlaku ini seiring dengan tujuan untuk mencapai matlamat pendidikan itu sendiri, iaitu memberikan para pelajar pelbagai informasi yang dapat melatih kognitif mereka. Justeru, soalan saya kepada panel pertama, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pendigitalan pendidikan ini? Dan bolehkah Cik Hanis terangkan lebih lagi mengenai isu berkaitan dengan pendigitalan pendidikan ini? Silakan. Baiklah, terima kasih saudari. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pendigitalan merupakan proses mendigitalkan. Dalam konteks ini, proses mendigitalkan pendidikan bermaksud menjadikan pembelajaran itu secara dalam talian dengan lebih mudah diakses tidak kira tempat dan masa. Penularan pandemik COVID-19 telah mengubah landscape pendidikan negara sehingga memerlukan perubahan demi memastikan guru dan para pelajar tidak ketinggalan. Akibat pandemik ini juga, sistem pendidikan, guru dan para pelajar adalah antara yang terkesan kerana tidak dapat ke sekolah dan perlu belajar di rumah. Sehubungan itu, muncullah beberapa isu mengenai pendigitalan pendidikan ini. Antaranya ialah miskin digital. Miskin digital boleh diertikan sebagai kekurangan kemampuan memiliki peralatan berteknologi tinggi dan kekurangan akses internet yang menghalang penggunaan peralatan digital walaupun mampu disediakan. Sebagai contoh, seorang mahasiswa Universiti Malaysia Sabah iaitu Vivonah Musibin dari Kudat Sabah terpaksa memanjat pokok hanya untuk mendapatkan akses internet bagi menjawab soalan peperiksaannya. Namun isu pendigitalan pendidikan ini bukan hanya kepada negatif bahagian saja, tetapi pendigitalan pendidikan ini telah menyebabkan masyarakat dapat menaikkan tahap pendidikan mereka sehingga ada dalam kalangan mereka yang dapat menaikkan sendiri tahap hidup mereka di waktu pandemik sedang melanda ini.
Sebagai contoh, saya sendiri pada ketika ini sedang mengajar beberapa orang pelajar yang ingin menambah ilmu bahasa mereka dengan mengajarkan bahasa Melayu dan juga bahasa Korea kepada mereka ini. Hal ini bukan sahaja menjadikan mereka tidak ketinggalan dalam pembelajaran mereka, malah dapat juga menambah ataupun mengasah ilmu dengan izin soft skill mereka sebagai bonus untuk masa depan mereka nanti. Saya percaya soft skill dalam komunikasi ini amat penting bagi pengurusan masa hadapan kita nanti. Bukan itu saja, melalui pengalaman saya sendiri telah dapat bertahan dan menaikkan taraf hidup saya di waktu pandemik ini melanda. Tidak dinafikan, pada awal-awal pandemik ini saya sebenarnya agak buntu kerana pada ketika itu wang simpanan saya tidaklah mempunyai banyak mana. Jadi saya fikirkan inisiatif untuk diri saya sendiri, dan tambahan pula waktu itu pihak Telekom ada menawarkan langganan internet berkelajuan tinggi dengan kadar harga yang rendah. Jadi di situ saya dapat jimat beberapa wang untuk saya belanjakan. Jadi apa yang saya boleh simpulkan di sini, kita perlulah bijak dalam mencari penyelesaian kepada sesuatu masalah yang dihadapi. Jangan terlalu lama berada di takut yang sama, kerana jika kita terlalu selesa, kita tidak akan dapat merasai perubahan dalam hidup kita sendiri. Jadi keluarlah dan mulalah untuk mencari adventure ataupun penggembaraan sendiri untuk diri kita sendiri. Maaf kalau ada beberapa gangguan bunyi atau apa, kerana kita pun sedang berbicarakan mengenai pendigitalan pendidikan. Jadi pendigitalan pendidikan itu bagi saya boleh berlangsung pada bila-bila masa dan di mana jua kita berada. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan semula pentas ini kepada Cik Moderator. Terima kasih saudari di atas bentangan isu yang pelbagai yang telah membuka mata kita sebagai pengajar maupun pelajar. Kecerdikan masyarakat kini juga yang telah merebut peluang untuk memperoleh ilmu sekaligus dapat menjana pendapatan wajar untuk kita banggakan. Seterusnya, soalan untuk panel kedua. Kita sedia maklum bahawa setiap pembaharuan pastinya ada nilai positif dan negatifnya. Lantas, pada pendapat doktor, apakah implikasi daripada pendigitalan pendidikan ini kepada pihak-pihak yang akan terlibat? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis di atas soalan yang saya kira sangat membangun itu. Sehubung dengan itu, untuk menjawab soalan daripada pihak saudari, apa yang dapat saya katakan di sini, apabila kita mengatakan tentang kesan pendigitalan dalam pendidikan ini, dapat kita lihat implikasinya daripada sudut positif dan juga negatif. Bagi implikasi positif, dapat saya nyatakan bahawa pendigitalan pendidikan ini mampu meningkatkan profesion para pengajar ataupun pendidik kita di Malaysia ini. Hal ini sedikit sebanyak dapat memberikan nilai tambah kepada pelajar pada masa yang sama kepada para pendidik juga. Perkara ini dengan adanya kepelbagaian kaedah PDP yang dapat dijalankan seperti kandungan topik yang interaktif, diikuti oleh aktiviti seperti kuis, penyelesaian masalah dan sebagainya. Penggunaan Google Classroom, Microsoft Teams dan juga Zoom dan pelbagai platform pendidikan lain yang ditawarkan dalam memudahkan sesi pembelajaran menggunakan perantaraan komputer ini. Selain daripada itu, implikasi positif yang kita dapat lihat, pendigitalan pendidikan ini telah melahirkan pendidik dan juga para pelajar yang cekap dengan teknologi. Dalam era pendidikan negara, terutama dalam pendidikan tinggi, pelajar di universiti, kita faham mesti keluar daripada zon selesa yang ada ini. Menurut Nur Azizah Nur Ashid dalam artikel yang bertajuk Revolusi Industri 4.0, impak terhadap perkembangan pendidikan tinggi di Malaysia. Beliau menyatakan bahawa Forum Ekonomi Dunia WEF telah menggariskan kepentingan kemahiran dalam abad 21 ini, iaitu penguasaan elemen 4C, itu
critical thinking and problem solving, communication, collaboration dan juga creativity. Pada semua peringkat pengajian termasuk di Menara Gading. Jika di sekolah, kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kita kenali sebagai kebat menjadi nadi utama. Justru pelajar di universiti pula harus mempunyai dan menguasai kemahiran 4C tersebut yang perlu diasar di setiap penjuru kehidupan, lebih-lebih lagi dalam teknologi serba moden kini. Begitulah impak pendigitalan pendidikan dari segi positifnya. Seterusnya kita beralih kepada implikasi daripada segi negatifnya pula. Apa yang kita dapat lihat dengan adanya pendigitalan dalam pendidikan ini, semakin bertambahnya kos pembelajaran yang perlu dikeluarkan oleh ibu bapa ataupun penjaga kepada para pelajar kita pada hari ini. Rentetan daripada pendigitalan pendidikan ini yang memaksa anak-anak untuk memiliki peranti yang canggih yang menawarkan fitur-fitur yang terkini. Pada abad ke-21 ini, kita sedari mungkin tiada lagi kos untuk membeli buku. Malah ia diganti dengan untuk membeli peranti pembelajaran seperti dengan adanya komputer riba, telefon pintar, dan tablet dan lain-lain peranti lain lagi. Ini sedikit sebanyak memberi impak kepada ibu bapa yang kurang berkemampuan. Namun kini ditambah dengan adanya kos bayar internet dan sebarang kos lain seperti kelengkapan pembelajaran dengan izin, dengan adanya earphone, tikus, papan kekunci. Sekiranya segala kelengkapan ini mengalami kerosakan. Selain daripada itu, implikasi negatif daripada pendigitalan pendidikan ini, kita dapat lihat bahawa ianya mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ini kerana dengan adanya segala kecanggihan pendigitalan menggunakan perantaraan komputer ini, para pelajar dilihat tidak lagi perlu untuk hadir ke sekolah. Iaitu mereka tidak perlu lagi untuk bersua muka ataupun bersemuka dengan para pengajar ataupun guru-guru mereka. Kendati pun begitu, kita dapati bahawa sebenarnya sedikit sebanyak skill komunikasi para pelajar juga kebarangkalian akan merosot. Dek kerana hanya menggunakan peranti perantaraan komputer ini untuk berkomunikasi dengan individu yang dekat mahupun jauh. Tambahan itu pula, walaupun anak-anak belajar di rumah, kita dapati dengan adanya pendigitalan pendidikan ini, anak-anak akan berada meluangkan banyak masa di dalam bilik untuk melakukan tugasan ataupun mendengar kuliah yang dijadualkan, dan ini membuatkan anak-anak akan lebih banyak masa ataupun terperap sentiasa di dalam bilik mereka dengan alasan mereka tidak mahu diganggu. Hal ini telah membuatkan komunikasi antara anak-anak dan juga ibu bapa mula berkurang. Inilah yang saya katakan itu, menjauhkan yang dekat. Walaupun ibu dan anak itu tinggal di bawah satu bumbung, namun disebabkan pendigitalan pendidikan ini, anak-anak hanya terperap di dalam bilik sahaja. Justru benarlah jika saya boleh katakan bahawa pendigitalan pendidikan ini dilihat kurang menginsankan insan. Akhir sekali, fahamlah kita para pendengar sekalian bahawa pendigitalan pendidikan ini telah menyumbang kepada aspek positif dan juga negatifnya. Sebagai manusia yang diberikan akal dan fikiran, gunalah segala pemudah cara ini pada jalan yang benar dan janganlah pula disalahgunakan sehingga menyebabkan lesap ketamadunan manusiawi dalam nurani ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Benar apa yang diutarakan oleh Dr. Hazwani. Jelaslah sesuatu pembaharuan itu memerlukan pengorbanan besar maupun kecil. Hal ini demikian kerana setiap pemudah cara tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Walau bagaimanapun, saya pasti tentunya
terdapat pelbagai cabaran yang akan dihadapi oleh para pendidik dan pengajar kini dalam meneruskan agenda pendidikan kerajaan seiring membiasakan diri dengan kepelbagaian medium pendigitalan dalam pendidikan. Justeru mohon Puan Afika Syahira untuk menghuraikan dengan lebih lanjut mengenai perkara ini. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengurusi. Baiklah, bagaimana yang kita tahu, setiap perkara yang berlaku di dunia ini sememangnya memiliki cabaran mereka tersendiri. Hatta bangun awal pagi pun ada cabarannya. Apalagi perkara yang boleh kita katakan masih baru dalam masyarakat kita ini. Baiklah, berbalik kepada soalan yang saudari pengurusi ajukan sebentar tadi, akan memfokuskan tentang cabaran yang dihadapi oleh pendidik ataupun pengajar dalam meneruskan agenda pendigitalan, khususnya dalam pendidikan. Seterusnya, saya juga ingin menyentuh serba sedikit tentang cabaran ini buat para pelajar yang sememangnya kita tahu mereka juga harus dan turut menghadapi pelbagai cabaran dalam perkara ini. Dalam meniti era modernisasi yang sebercanggih kini, kita memang tak akan terlepas daripada melibatkan diri dalam teknologi moden yang wujud di sekeliling kita, betul? Lebih-lebih lagi, digitalisasi. Hal ini dapat dibuktikan lagi apabila dengan situasi kita ketika ini yang sedang menjalankan forum secara atas talian. Kalau dulu kita tahu forum tidak akan dapat berjalan sekiranya ahli-ahli forum tidak berkumpul di tempat yang sama dan berbincang bersama. Tapi sekarang, namun kini, dengan adanya kaedah pendigitalisasi kini, orang yang tinggal di Amerika pun kita boleh ajak berforum. Sebegitu praktikalnya kaedah ini sebenarnya. Tetapi di samping memberikan pelbagai kemudahan kepada masyarakat, kaedah ini juga mampu memberikan kepayahan buat kita semua sebagai pengguna. Sinonim dengan topik kita pada hari ini, saya akan menerangkan perkara ini dari sudut pandang ahli-ahli pendidikan. Dunia pendidikan ini amat kompleks dan holistik sebenarnya, dan profession seorang pendidik atau pengajar ini itu sendiri sudah sangat mencabar bagi saya. Lebih-lebih lagi dalam era modernisasi kini. Memanglah kita pun tahu, kita juga tahu perkembangan dan inovasi sudah lama berlaku sejak dahulu lagi. Tapi kaedah pendigitalisasi ini dapat saya katakan telah meningkatkan lagi kemudahan dan kesusahan dalam masa yang sama. Saya sentuh topik kita pada hari ini dalam konteks pandemik COVID-19 yang baru-baru ini telah melanda dunia dan telah membataskan pergerakan kita secara menyeluruh. Baiklah, sebelum situasi pandemik ini reda seperti sekarang, kita sedia maklum bahawa pembelajaran dan pengajaran telah berjalan hampir 100% secara atas talian, kan? Kalau kita perhatikan, situasi tersebut pada hakikatnya seolah-olah seperti mimpi ngeri buat para pendidik dan pengajar sebenarnya. Sesi pembelajaran secara bersemuka tidak lagi dapat dijalankan dan pilihan yang ada pada ketika ini hanyalah secara atas talian. Masalah baru semakin timbul, ibu bapa menjadi rungsing, para pelajar semakin tertekan dan guru dan pensyarah menjadi apa? Persoalan apa yang perlu aku lakukan saban hari menapak dalam benak mereka. Namun adakah pendigitalisasi ini menjadi penyelesaian ataupun penyesalan? Saya kaitkan hal ini dengan tajuk forum kita pada hari ini. Baiklah, di sini saya akan terangkan salah satu cabaran dalam perkara ini adalah ketiadaan peranti dan kemahiran menggunakannya ataupun jaringan internet yang baik di bandar maupun di luar bandar. Saya masih ingat lagi pada dahulu ketika saya masih di bangku sekolah pada tahun 2009 jika saya imbas kembali. Ketika itu saya berusia 11 tahun, iaitu di darjah 5, dan pada waktu itu negeri Terengganu telah melancarkan program e-book dan telah menyerahkan e-book yang berupa seperti komputer riba kecil kepada semua para pelajar darjah 5 di seluruh Terengganu. Dan e-book tersebut merupakan buku-buku teks secara digital. Dan kami semua pelajar darjah 5 pada ketika itu tidak perlu lagi membawa buku-buku teks sebenar ke sekolah. Kami hanya perlu membawa komputer riba itu saja dan buku-buku tulis. Namun keterujaan dan kemudahan tersebut
tersebut tidak kekal lama. Hal ini demikian kerana majoriti guru-guru kami ataupun tenaga pengajar kami lebih memilih untuk menggunakan buku teks yang sebenar dan menganggap bahawa e-book itu membebankan. Ini kerana mereka tidak begitu mahir untuk menggunakan e-book tersebut. Berkaitan kisah ini dengan forum kita ini adalah bahawa tidak kesemua para pendidik dan pengajar memiliki pengetahuan dalam bidang pendigitalisasi ini. Namun begitu, keadaan kini seolah-olah memaksa mereka untuk memahirkan diri dalam bidang tersebut. Saya akui bahawa pada zaman tersebut wajarlah sekiranya ada tenaga pengajar yang tidak tahu menggunakan teknologi kerana perubahan dan peredaran zaman yang berlaku. Tapi kini dapat saya katakan sebilangan besar masyarakat telah memiliki telefon pintar mereka sendiri. Tetapi kita tidak boleh menafikan dan menidakkan bahawa masih ada segelintir masyarakat pada era kini mengalami miskin digital. Termasuklah para pengajar, para pendidik dan pengajar. Perkara ini merupakan satu cabaran buat mereka, terutamanya bagi segelintir pendidik dan pengajar yang sudah lanjut usia. Bayangkan sajalah, mereka sudah mengajar secara bersemuka sudah begitu lama dan harus membiasakan diri dengan kaedah pendigitalisasi ini. Sudah tentulah mereka merasa kekok dan menyusahkan. Seperti kita yang biasa menulis dengan tangan kanan harus menulis dengan tangan kiri ataupun sebaliknya. Perkara ini menjadi lebih mencabar apabila seorang pengajar harus berdepan dengan mentaliti pelajar dan ibu bapa mereka serta perlu melayani pelbagai kerenah pelajar-pelajar yang memiliki tingkah laku dan masalah mereka sendiri. Bukan itu sahaja, mereka juga perlu menghadapi ibu bapa pelajar sebagaimana yang pernah tular dalam media sosial pada tahun lalu jika tidak silap saya. Dan dalam pada itu, para pengajar juga mengalami kesukaran menyampaikan pengajaran secara atas talian dan keberkesanan pembelajaran secara atas talian ini tidak begitu baik buat para pelajar. Selain perlu menjadi kreatif untuk menarik minat para pelajar agar tidak hilang seronok semasa belajar, pengajar juga harus mencari jalan untuk mendapatkan fokus mereka agar apa yang hendak diajarkan dapat disampaikan dengan sempurna. Oleh yang demikian, maka jelaslah di sini bahawa pendigitalisasi ini memberi banyak cabaran kepada ramai pihak. Namun begitu, sudah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menghargai dan terus menggunakan teknologi yang wujud ini dengan sebaiknya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan di atas bentangan cabaran yang telah membuka mata kita semua. Baiklah, terima kasih juga saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Tuntasnya, perkembangan automasi yang semakin pesat menunjukkan tanda-tanda bahawa dunia pendidikan khasnya perlu beradaptasi demi kelangsungan program dan graduan yang dilahirkannya agar kekal kompeten dan bersedia menempuhi pendigitalan pendidikan dengan penuh persediaan. Sehubungan itu, pelbagai cara perlu diambil kira dan dilaksanakan agar transformasi pendidikan dapat dilaksanakan melalui kaedah pendigitalan dan pembelajaran yang sesuai dalam menempuhi cabaran ke arah abad ke-21. Maka dikala itu berakhirlah sudah forum kita pada hari ini. Jadi saya ingin minta izin untuk akhiri forum kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.